Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Najihah Hazwa binti Harun Nizam, seorang pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On yang mengambil option Pendidikan Seni Visual. Pada hari ini, topik yang akan dibentangkan ialah topik 4 dalam kursus GPPP 1092, iaitu pengantar pengajian pendidikan dan Miss Liu Pilian merupakan pensyarah bagi kursus ini. Okey, selamat belajar. Aspirasi dan hala tuju pendidikan. Topik ini merangkumi pelan pendidikan yang dibangunkan untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan model insan bertaraf kelas pertama dunia. Pelan pembangunan pendidikan negara yang dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Apa itu pendidikan dan aspirasi? Okey, pendidikan merupakan salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti sesebuah bangsa di dunia. Menurut Kamus Dewan 2013, aspirasi ialah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita, hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM bagi melaksanakan perubahan terhadap sistem pendidikan. Seperti mana yang kita semua tahu, sistem pendidikan negara kita mempunyai 5 aspirasi, di mana yang pertamanya ialah akses kepada kejayaan, kedua, kualiti standard antarabangsa, ketiga, equity untuk semua murid, keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan semua murid, dan yang kelima, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Untuk melaksanakan 5 aspirasi sistem pendidikan negara tadi, ia perlulah mempunyai 11 anjakan, di mana 11 anjakan tersebut ialah yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Arab, bahasa Jepun dan lain-lain lagi. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi dan ditempatkan di setiap sekolah. Keenam, mengupaya Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Seterusnya yang ke-8, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawaban secara langsung. Aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik merupakan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah diperkenalkan pada tahun 2013 hingga 2025. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa.
Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Implikasi terhadap guru mempunyai 5, iaitu yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran, yang kedua, kemahiran teknologi, yang ketiga, pembangunan profesionalisme, yang keempat, mempunyai wawasan serta yang terakhir, menjadi suri teladan. Suka saya terangkan di sini 5 implikasi tersebut, di mana yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran atau disebut sebagai akses. Guru perlu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dilihat melalui aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran dan mencorak iklim bilik darjah. Guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Implikasi yang kedua ialah kemahiran teknologi atau kita sebut sebagai kualiti. Memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudahkan proses pembelajaran berlangsung. Oleh yang demikian, guru juga perlu memahami isu-isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika dalam amalan profesionalnya. Guru juga perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Guru hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan pembangunan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Implikasi yang ketiga ialah pembangunan profesionalisme, iaitu equity. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja. Guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah. Bagi mencapai kecekapan dalam hal ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid yang pelbagai kebolehan mampu mencetus idea baharu dan berupaya menyelesaikan masalah. Guru perlu saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan terbaik. Guru harus bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu. Implikasi yang keempat ialah mempunyai wawasan atau kecekapan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah
dan kemenjadian murid. Implikasi yang terakhir ialah menjadi suri tauladan, perpaduan. Penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia iaitu PPPM. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Guru perlu berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh. Guru bukan sahaja berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid. Dalam tempoh ini, sekolah menjadi institusi penting untuk penghayatan nilai dan pemupukan perpaduan. Sebelum saya mengakhiri pembentangan kita pada kali ini, suka saya simpulkan bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dibangunkan sebagai satu pelan tindakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa dalam usaha mempersiapkan generasi muda Malaysia menghadapi keperluan abad ke-21. PPPM ini juga dilaksanakan dalam 3 gelombang yang berfokus kepada 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid serta melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan. 5 aspirasi sistem meliputi akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. 11 anjakan melibatkan kesamarataan akses, kemahiran berbahasa, penghayatan nilai, transformasi profesion guru, kepimpinan berprestasi tinggi, mengupaya organisasi pendidikan, pemanfaatan TMK, penyampaian kementerian, kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, memaksimumkan keberhasilan dan meningkatkan ketulusan. SKPM dan PPPM memberi implikasi kepada kurikulum, murid, guru, pemimpin dan latihan guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.